تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Taala pada tengah hari ini dapat sama-sama kita berada di Masjid Jami' Saleh untuk kita melaksanakan solat zuhur berjemaah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal yang kita kerjakan, khususnya ibadat solat kita. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Taala di mana kita diberikan kesempatan untuk terus kita melakukan ibadah-ibadah yang mana ini sebagai persiapan kita menghadapi ataupun kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah sendiri telah menegaskan kepada kita dalam Al-Quranul Karim tentang tujuan dan matlamat kita hidup di dunia ini. Tidak lain tidak bukan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah cucuk tanamnya di akhirat. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, pasti ia akan memberikan hasil nanti di yaumil mahsyar atau di hari akhirat. Tapi kadang-kadang dia tak menanti di akhirat. Di dunia juga kita akan mendapat kebaikan. Di dunia juga kita akan diberikan kemudahan dan kesenangan, contohnya anak-anak kita. Sebab itu kita invest ataupun kita kata orang tu persiapkan diri anak-anak kita dengan amalan-amalan, dengan ilmu yang ada. Semoga anak-anak kita ini bila membesar mereka dapat mengamalkan nilai-nilai Islam dalam diri. Jadi saya percaya bahawa sungguhnya tuan-tuan haji sekalian yang berada di masjid tentu sekali diberikan pendidikan ataupun diberikan persiapan. Bila kita meningkat dewasa, kita dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan inilah yang kita mahukan, ini yang kita perlu tanamkan pada diri kita sendiri dan juga anak-anak kita. Maka sebab itulah kalau kita lihat apakah bekalan yang perlu kita sediakan sebelum kita menghadap Allah Taala, banyak sekali. Salah satunya kalau kita lihat terdapat 7 perkara atau amalan yang yang perlu kita siapkan semampu yang boleh. Salah satunya jangan kita tertangguhkan ataupun kita melengah-lengahkan untuk melaksanakannya kebaikan-kebaikan tadi. Jangan tunggu, istilahnya jangan tunggu hari esok lah kata orang. Kerana kematian ni tidak mengira masa, tidak mengira waktu, sakit ataupun usia. Yang kita sebut sebagai tua bukanlah kata orang tu bukan syarat utama untuk sebuah kematian. Kadang-kadang kita buat surat khabar, kita tengok muda lagi dah kembali. Maka sebab itulah seringkali kalau kita lihat ajal tiba sebelum sempat kita bersedia, itu yang kita bimbang. Jadi dia tak tunggu waktu usia kita tua ataupun kita dalam keadaan sakit. Kadang orang yang sihat pun tiba-tiba kalau nak dipanggil bila-bila saja. Sebab itu kalau kita lihat Allah SWT mewakilkan malaikat Israel untuk mencabut atau mengambil nyawa kita. Dia tak memberikan semacam tempoh, tak memberikan semacam masa. Okey, masa kau akan datang lagi berapa jam lagi, hari lagi, bulan lagi, tahun lagi. Kalau kita ada macam signal ataupun kita diberikan tempoh, agak-agaknya macam mana? Masjid ni penuh je. Kita tengok syarahan mesti penuh ataupun manusia sentiasa bersiap sedia pasal dia dah tahu nak mati. Sama juga orang yang didapati bersalah, dia telah melakukan contohnya jenayah yang besar. Dia dah tahu yang dia akan mati pada sekian hari bulan, dan dia dimaklumkan awak nak makan apa. Tapi kalau dia minta saya nak inilah, nak nak pergi zoo, itu semua tak ada. Nak makan apa, nak makan apa saja dia kasih. Nak makan nasi ambeng, apa saja yang dia minta
mungkin dalam seminggu tu dia kasih peluang lah untuk dia merasai nikmat dunia ni. Sedangkan masa untuk dia kembali kepada Allah sudah pasti. Contohnya kalau orang ni sudah didapati bersalah kerana mungkin melakukan kesalahan jenayah lah, dihukum gantung dan sebagainya. Jadi tentu sekali dia akan Yalah, kalau orang beriman, walaupun kesalahan yang dilakukan tadi akan membuat dirinya menyesal dan bertaubat kepada Allah SWT. Betul? Ini persiapan kita. Dan insya-Allah, yakinlah, bila mana kalau kita bertaubat, bila mana kita sudah bersiap sedia, Allah yang Maha Pengampun, innallaha ghafurur rahim tadi akan mengampunkan dosa hambanya tadi. Walaupun dosanya tadi sebesar gunung. Gunung di mana? Di darat, bukan di lautan. Walaupun dosanya banyak sekalipun, Allah akan mengampuni dosanya. Syaratnya dia bertaubat, tidak mengulangi perbuatan dosa tadi. Yang kita bimbang ni, kita ni tak tahu bila kita akan meninggal atau kita akan mati. Tutup kita lalai dan kita dalam keadaan seorang tadi melakukan kemungkaran, kemaksiatan, tiba-tiba ditarik nyawanya tadi. Itu yang kita bimbang. Jadi sebagai orang beriman tadi, dia sentiasa bersiap sedia, takut-takut kalau dia jatuh kepada dosa tadi. Sebab itu minggu yang sudah kita telah bicarakan tentang khauf dan raja. Khauf maknanya kita takut kepada Allah. Di mana saja kita berada. Tak kira lah kalau kita berada di jauh daripada Singapura, mungkin kita belayar. Cik Zazali kita dia berangkat pergi mana? Bangkok. Bangkok. Namun dia tahu bahawa Allah sentiasa bersamanya. Jadi persiapannya tadi untuk menghadapi mati sentiasa ada. Bukan dia minta mati, ya Allah matikan aku kerana aku dah tak sanggup lagi hidup di dunia. Tak boleh. Dia tak boleh minta mati. Sebagai seorang beriman tadi, dia redha kalau kematian itu datang, tapi dia tidak minta mati kerana mungkin dah tak sanggup lagi hidup di dunia ini kerana terlalu banyak cobaan dan cabaran, pressurize. Itu bukan orang yang beriman tadi. Bila dia diberikan ujian oleh Allah, hasiban nasu ayyutrakuna ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu menyangka bahawa kamu ini mengaku diri kamu ini beriman, kamu katakan aku beriman kepada Allah, sedangkan kamu ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang diuji ni. Ujian kita. Maka ujian yang kita hadapi kalau kita sabar, pahalanya besar. Begitu juga dengan ujian yang dihadapi oleh para Nabi dan Rasul, ujian mereka lebih hebat. Kalau kita ni baru dites sikit-sikit lagi, tapi Nabi SAW, contohnya Nabi Muhammad SAW, diuji dengan berbagai-bagai. Sebab itu tahap ujian tu bergantung kepada keimanan kita. Tahap kesabaran kita kuat, makin diuji, makin bertambah kuat. Jadi kalau kita sabar, Masya Allah. Dan salah satu ujian adalah kematian lah. Ada orang mengatakan aku hidup 1000 tahun. Aku ingin hidup 1000 tahun. Itu kata-kata simbolik saja. Tapi sebenarnya kalau orang tu nak tunggu kiamat, kadang-kadang sebelum dunia kiamat dia dah kiamat. Maknanya apa? Bila kita mati itu sebahagian daripada kiamat kecil. Mati itu sebahagian daripada kiamat kecil. Wallahu a'lam sama ada kita jumpa atau tidak kiamat tu. Tetapi Rasulullah sendiri mengatakan tanda-tanda itu sudah ada. Tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Kalau tanda-tanda kiamat besar tu lebih besar. Contohnya Dajjal akan keluar. Cuma hebatnya pesanan Rasulullah, Dajjal ni tidak boleh memasuki kawasan Mekah dan Madinah. Sebabnya apa? Sebab kedua tanah ini dipelihara oleh Allah Taala. Tapi satu hari juga tempat itu juga akan tandus. Itulah tanda-tanda bila dunia kiamat. Mekah pun sekarang kalau kita pergi pun ada berapa bintang? 5 bintang. Hotel-hotelnya 7 bintang. Kalau boleh tu nak depan lagi, nak buka pintu je, wah, nampak Mekah. Tapi itu kemudahan lah. Kita lihat dulu orang pergi Mekah,
mereka terpaksa mengharungi perjalanan. Ada yang menaiki kapal, ada menaiki unta yang tinggal berdekatan. Betul? Kita sekarang terbang je, sadar lagi tidur ngantuk. Yes, dikejut, you want to drink what? Orange juice, apple juice, macam-macam juice. Belum sampai tempatnya kita dah di nikmat macam-macam lagi. Jadi orang yang nak pergi Mekah pun relax je, aircon dan sebagainya. Jadi ini semua ujian. Ujiannya apa? Jangan kita merasakan kesedapan, kenikmatan, tetapi kita lupa bahawa sungguhnya nikmat juga akan bawa pada lupa diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi bekalan-bekalan yang perlu kita bawa, yang perlu kita bawa salah satunya adalah amalan-amalan. Yang pertama, hendaklah kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah syurga dan diampunkan dosanya sebelum dan sudah, masih beristighfar. Tak kurang 70 hingga 100 kali. Itu riwayat mengatakan ada sampai 100 kali. Kita ni jamin pun belum pasti. Kita ni belum tahu. Itu pun kita lalai dan lupa. Sebab itulah Allah sendiri telah menegaskan dalam Al-Quran, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun kepada Allah SWT dengan beristighfar. Ini dalam surah Al-Anfal ayat ke-33. Jadi setiap masalah kita sentiasa istighfar. Tapi istighfar di lidah, hati tidak mahu melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang makin tinggi kedudukannya, cubaan makin besar. Betul? Contohnya lah, sebagai contoh, saya ambil contoh manager. Nanti kena jumpa klien, klien pun ajak makan. Yang ajak pula tu semua yang managers, ada kedudukan. Jadi cakap apa? Yes, you want to drink what? I want to drink Coke. I offer you ABC. Tu cubaan juga tu. Rupanya air batu cendol. Jadi di situ kita nak menetapkan, macam mana sekalipun aku tetap berpegang teguh dengan apa yang Allah larang, taklah aku tinggalkan. Itu dia. Ini contoh saja. Yang kedua, kita diingatkan tentang amalan-amalan ni, jagalah solat kita. Ni solat fardu ni jangan kita abaikan, dan cuba untuk khusyuk. Macam mana nak khusyuk? Ini yang perlu kita jadikan di sini. Kenapa? Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya sesungguhnya amalan yang mula-mula sekali dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang pada hari kiamat mengenai solatnya. Sekiranya jika solatnya diterima, maka sesungguhnya beruntunglah hambanya hambanya tadi, dan berjayalah ia. Kerana kalau ibadah solatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, segala amalan, segala perkara yang dilakukan atas kebaikan tadi tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi bermakna kalau ini terima, yang lain diterima, maka sesungguhnya telah kecewa dan rugilah orang ini. Jadi jagalah sembahyang kita. Jika terkurang, contohnya lah, kalau terkurang daripada solat fardu sesuatu tadi, maka Allah telah berfirman periksalah, adakah hamba-Ku ini mempunyai solat sunat untuk untuk dicukupkan dengannya. Jadi rupanya amalan-amalan sunnah ini akan membantu menampal amalan solat fardu yang ada kekurangan dan kecacatan. Bukan ditinggalkan, tetapi ada kekurangan. Itu yang dimaksudkan kalau ada solat fardu yang ada kekurangan di situlah. Kalau ditinggalkan kena bayar. Ini salah satu kepentingan tentang sembahyang fardu tadi diiringi dengan sembahyang solat sunat, dan lagi yang rawatib tadi. Kenapa? Demikianlah keadaan amalan-amalan lain diterima melalui solat fardu yang wajib tadi, baru yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan yang ketiga pula, selesaikan
Selesaikan apa? Semua hutang. Kereta hutang ni, rumah pun hutang. Itu tak dapat dielakkan lah. Yalah, kalau kita tak ada rumah, macam mana kita nak tinggal kan? Terpaksa hutang. Tapi kereta, kalau kita tak ada, adakah kita berhutang? Kalau tak mampu, jangan ada lah. Motor pun tak lepas, macam nak beli kereta. Jadi keperluan berbanding dengan kemahuan. Kalau keperluan tadi sebagai satu asasi yang perlu kita perolehi ada untuk kita hidup, antara beras dengan gula, mana yang penting? Beras je, dia tak payah ada gula je. Minum tanpa gula. Itu bagus juga. Supaya apa? Kurangkan penyakit. Sekarang semua penyakit yang hebat-hebat kencing manis, darah tinggi, jantung apa? Berlubang, semua masa penyakit orang kaya punya kes. Ada terlebih ni jadi kita kurangkan. Kita tengok keperluan lah. Kalau rumah kita dah ada sofa so good kan? Apa yang ada. Jangan kita nak tukar televisyen ada tapi ditukar lebih besar, macam layar perak pula itu tak perlu. Mana yang tak perlu, jangan. Disebabkan seorang tadi tertanggung dengan hutang, ataupun kita hutang kawan kita, lepas minta senang, sampai menangis, nak pinjam sampai merayu-rayu, sampai masa bila nak bayar menghilangkan diri. Ini terjadi banyak juga. Itu mengenai hutang tadi. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya dalam sebuah hadis, roh seorang mukmin itu akan apa? Tergantung-gantung. Dia tentang orang yang hutang tadi, ataupun dihalang dari tempat yang mulia dengan sebab hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunaskan. Kan payah kalau seorang tadi sudah meninggal dunia, sekali dia masih ada hutang, tergantung-gantung. Jadi siapa nak bayar? Waris pun tak tahu dia ada hutang, lupa datang surat tolong. Saya pernah dijumpai oleh seorang hamba Allah ni, somebody Kim to me, Kim tu past tense. Suddenly dia inform saya nak minta ustaz doakan. Ya, ada apa? Dia beritahu saya suaminya meninggal dunia. Suaminya pass away, meninggal dunia. Dia ada, rupa-rupanya dia ada berhutang dengan Thailand, keliling pinggang, dengan bank lain. Bank tu termasuk credit cards, tanpa pengetahuan si istrinya. Jadi bila dia meninggal, segala hutang piutang istrinya pula kena settle. Kan tak apa, aniaya punya kerja. Itu masuk aniaya tu. Sebab itulah kalau kita bersuami isteri ni, hidup dalam rumah tangga, kita kena jelaskan lah. Kalau ada hutang, sekian hutang, ada hutang, jangan, sekurang-kurangnya kalau warisnya tadi tahu yang dia ada hutang, dia boleh lunaskan. Jangan pula dia dengan hutang, dia tidak tinggalkan harta, tinggalkan hutang. Memberatkan sekeluarga tadi, adalah anak-anaknya kecil-kecil, dan dia juga meninggalkan hutang tadi, hingga menyebabkan terpaksalah si isteri tadi ataupun keluarganya tadi membayar. Cuba bayangkan kalau yang hutang tu Thailand, sekarang kalau tempat depan lift, pintu lift apa dia taruh, jangan bebankan dengan hutang. Kerana apa? Lagi-lagi dengan Thailand. Inilah yang dikatakan peminjam yang tidak bertauliah, yang tak ada lesen. Ini semua kalau kita fikirkan secara logik, kalaulah gaji kita tu taruhlah berapa? 2,000, ikutlah sekadar yang mampu. Jangan sampai kita membebankan diri kita hingga menyebabkan over apa? Spending. Dapat kredit card 2,000, tapi bulanannya dapat overhead, downhead, kira-kira semua berapa tau? Dah dekat 5,000.
Jadi saving tak ada dan sebagainya. Di sinilah kalau kita lihat dalam konteks apa kita nak hutang ni, kita kena lihat keperluan-keperluannya. Seperti mana saya sebutkan tadi, rumah kita tak boleh tidaklah kita hutang, tapi kita bayar kan. Kereta tak perlu, jangan berhutang. Sekarang pun ada transport, betul? Siap dulu Jadi kemudahan semua ada kalau di Singapura ni lah. Dan yang ketiga, kita lihat tentang apa amalan-amalan waktu hidup ni, termasuklah kalau kita ada kemampuan, banyakkan sedekah jariah. Ini dia. Rasulullah sendiri telah bersabda, idza mata ibnu adam inqata'a amalu. Apabila matinya anak Adam, maka terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya sedekahun jariah. Itu dia akan terus memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Masjid Haji Mat Salleh akan mengadakan peningkatan masjid. Jadi kita pun okeylah, saya nak derma untuk taruhlah untuk masjid ni. Jadi kalau ada yang kita infakkan di situ, insya-Allah walaupun kita sudah meninggal, manfaatnya digunakan, maka pahala akan sampai kepada Allah SWT. Kerana harta yang kita miliki ini semua akan akan tinggal. Tinggal maknanya ialah betul lah, saving tu memang saving, tapi jangan kita terlalu lokek. Kalau tukar sport rim, wah, sampai berapa? Satu sport rim berapa? 2,000. Sanggup dia tukar. Tapi bila nak keluar untuk derma, menggigil. Itu jangan. Jadikan dia sebagai kita punya harian. Untuk madrasah, untuk masjid, untuk apa lagi? Baitul mal yang diperlukan. Itu tentang sedekah jariah. Yang kedua, anak yang soleh. Kita tinggalkan anak yang soleh, bukan anak mak saleh. Anak saleh ni penting, dia doakan kepada kita. Itu juga termasuk kita punya investment lah. Saya ada tanya satu ini investment, you kalau nak masuk ini investment, awak bayar cuma 14 tahun je, 14 years. Tapi setiap bulan tu menggigil. Selepas 14 tahun dia akan bayarkan awak. Dia akan terus sampai 20 tahun, tapi duit tak boleh keluar. Itu tak pasti, babe. Kalau 13 tahun kita innalillah, dah tak sampai 14 tahun. Jadi tak sampai dia punya itu, macam mana awak kena keluarkan? 14 tahun, kalaupun kita tak ada umur, siapa yang dapat? Keluarga kita. Tak apalah Tapi kalau kita dermakan untuk akhirat, dermakan, itu sudah ada kepastian. Itu maknanya saham yang akan menerusan sampai walaupun kita sudah meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, dan kita juga sampaikan kepada tuan-tuan haji. Saya ada amalan sikit, saya sampaikan kepada sahabat kita, dia amalkan, kita juga dapat pahala. Ingatkan, babe, kau ni selalu beratur, jangan beratur. Beratur di mana? Zakat. Ingatkan. Jadi dia pun melakukan kebaikan. Itu juga termasuk kebaikan yang kita berikan. Jadi ilmu yang manfaat. Itu nombor 5. Yang seterusnya, yang termasuk sebagai amalan-amalan persiapan di samping anak yang soleh adalah jangan lupa untuk kita meminta maaf kepada orang yang kita sudah melakukan dosa kepada mereka. Kerana apa? Kerana kalau kita ada dosa dengan seorang tadi, dia akan tuntut nanti di akhirat. Ini menyebabkan seorang tadi muflis, ataupun dia kata orang tu, dia bankrupt. Saya fikir bankrupt empat bank je, dia punya bankrupt juga empat akhirat. Bankrupt juga diistilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah mengatakan, kelak di akhirat ada manusia yang bankrupt. Para sahabat mengatakan, adakah bankrupt kerana mereka ni tidak punya wang? Bukan. Kalau di dunia ni mungkin mereka bankruptcy kerana mereka tidak punya wang, ataupun mereka berhutang. Jadi kena tak ada wang, dia kena langsaikan, kena bayar. Tapi di akhirat bankrupt ni kerana
Dia banyak melakukan dosa pada orang lain, mengumpat, menghina, ataupun menganiaya orang, sehingga orang itu sendiri mengambil segala manfaat atau kebaikan yang dia lakukan tadi, hinggakan dia sehingga bingkrap. Masya Allah. Itu yang kita tak mahu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.